بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Taala pertemukan kita lagi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal, rancangan yang kita meneroka, mengkaji dan bertadabbur mengenai tentang ayat-ayat suci yang telah kita lalui ataupun telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, sama-sama tuan-puan kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ilmu pengetahuan kita sekalipun kita dalam keadaan yang bersahaja. Mungkin ada ibu ayah yang sedang masak di dapur ke, ada yang sedang mendengar di dalam kereta ke, dalam perjalanan, dalam feri pun ada dulu Ustaz Tarmizi gitu ya. Masya Allah, maknanya masing-masing Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hari ini bersama dengan saya tokoh qari kita yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Tarmizi kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Prof sihat ya? Alhamdulillah. Masya-Allah. Masya-Allah. Hari ini kita dah sampai ke juzuk ke 29 Betul, Ustaz. Prof. Masya-Allah. Dah makin sikitlah. Makin sikitlah makin kita punya. Maknanya dah habis dah kita tadabbur ni. Mudah-mudahan yang paling pentingnya mudah-mudahan bila kita dah bertadabbur ni kita dapat amalkan tuan-puan apa yang telah kita lalui. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke halaman yang ke-569 yang mana kita membincangkan mengenai tentang surah Al-Haqqah, dan mari sama-sama kita perhatikan 567, maafkan saya 567. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsis pengajian kita pada hari ini, surah Al-Haqqah halaman yang ke-567, iaitu kita akan bertadabbur mengenai tentang peristiwa Firaun dan kaum sebelumnya yang dibinasakan sebagai peringatan buat kita. Yang kedua, kita akan melihat ayat 13 hingga ayat 18, kengerian. Kena sebut betul-betul tu, kengerian huru hara hari kiamat. Dan ayat yang ke-19 hingga 24, kita akan melihat mengenai tentang kisah penerima buku amalan dengan tangan kanan dan keadaan mereka yang selamat. Manakala ayat 25 hingga ayat yang ke-34, kita akan melihat pula bertadabbur mengenai tentang buruknya keadaan orang yang menerima kitab dengan tangan kiri. Wal-iyadzubillah. Kita tak nak tuan-puan menerima amalan kita melalui tangan kiri kita nanti. Yang ini kita akan tadabbur sedikit sebentar sahaja lagi. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita bacakan dengan qari kita ayat yang daripada surah Al-Haqqah ini, bermula ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu bersua di halaman yang ke-567. Terima kasih kepada Al-Fadhil Prof. Madya Doktor yang terus bersama berkongsi ilmu dengan kita, bertadabbur, memberi pencerahan kepada kita
Dan surah Al-Haqqah ini bukan sahaja surah yang jarang-jarang kita baca, bahkan jarang sekali kita telusuri apakah maksud ataupun tadabbur dalam ayat-ayat dalam surah Al-Haqqah ini. Jadi alhamdulillah kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh sebarluaskan pengajian kita, perkongsian kita pada hari ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Klik butang sebarkan ataupun share dekat ruangan Facebook buat sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang bersama di ruangan Facebook insya-Allah taala. Jadi untuk permulaan ini ayat 9 sehingga ayat yang ke-18 kita nak cuba baca dengan bacaan Murattal Hijaz, dan ayat-ayat dia pun subhanallah seperti yang Prof sebut tadi, ngeri ya, ataupun dahsyat. Halaman ini subhanallah menceritakan perihal hari kiamat. Jadi ayuh kita mulakan bacaan kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan jaga bacaan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang ditunggang terbalikkan kerana kesalahan yang besar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-9 ini sebenarnya mengingatkan kepada kita mengenai tentang kisah-kisah kaum terdahulu. Sebelum kita masuk mengenai tentang ayat ke-9, suka juga saya remind ataupun peringatkan semula kepada tuan-puan, tema surah Haqqah ini adalah tema yang serius. Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kaum Quraisy,
orang-orang yang beriman juga mengenai tentang apa yang bakal berlaku pada hari kiamat. Sebelum Allah Ta'ala masuk mengenai kisah-kisah tersebut, sebelum Allah Ta'ala masuk mengenai tentang perincian hari kiamat, Allah Ta'ala datangkan kisah-kisah kaum terdahulu. Sehingga kan kalau kita perhatikan dalam tafsir, Al-Imam Ibn Ashur ada menceritakan tentang pada hakikatnya surah Al-Haqqah ini antara ayat yang terawal mengetuk pintu hati Saidina Umar pada hakikatnya. Maknanya kalau kita baca sebelum ni surah Taha yang mengetuk pintu hati Saidina Umar, apabila kita baca tafsir surah Al-Haqqah, Al-Imam Ibn Ashur ada menceritakan, dia kata sebenarnya Umar ni dah lama tak puas hati dengan Rasulullah. Lalu Umar pergi cari Rasulullah sebelum dia memeluk Islam lah. Dia pergi cari Rasulullah dan akhirnya dia berjumpa Rasulullah sedang salat ataupun sedang berada di sisi Kaabah, di sisi Baitullah, dan baginda membacakan surah Al-Haqqah ini sehingga kan Umar terpukau. Saidina Umar terpukau mendengar bacaan suratul Haqqah sebelum beliau memeluk Islam lagi. Jadi ini adalah mengenai tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Allah Ta'ala sebelum mengingatkan tentang kedatangan perincian kengerian hari kiamat tersebut, Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah-kisah kaum terdahulu. Perhatikan di sini Allah Ta'ala masuk kepada kisah Fir'aun. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan waman qablahu, dan kaum-kaum yang berada di sebelum yang sebelum datang Fir'aun tersebut, wal mu'tafikatu bil khati'ah. Yang di sini disebutkan mu'tafikat ini adalah golongan ataupun negeri-negeri yang ditunggang terbalikkan. Siapa yang negeri yang ditunggang terbalikkan ini? Menurut Syekh Tantawi, wal mu'tafikat ini merujuk kepada kaum Nabi Lut. Merujuk kepada kaum Nabi Lut, kaum yang melakukan kesalahan LGBT. Yang ni kalau disebut di media sosial kadang-kadang sensitif sikit. Tapi kat sini mungkin kalau tak sensitif saya boleh sebut. Kan takut kena, kalau di Facebook mungkin boleh kena blok dan sebagainya. Tapi nak ceritanya, kaum ini melakukan satu kesalahan yang hari ini ada manusia mengulangnya kembali. Yang kita kena hati-hati sehingga kan di luar negara ada masjid gay pula ada. Ada masjid yang menggalakkan. Ada imam-imam gay dan sebagainya. Saya sangat bimbang kewujudan masjid-masjid ini di luar negara kerana bagi seakan-akan menghormati hak asasi manusia. Saya kira ini adalah satu perkara yang tidak betul ataupun bercanggah dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan mengenai tentang kaum terdahulu ini. Allah Ta'ala sebut mengenai tentang kaum Fir'aun. Allah Ta'ala menyebutkan tentang kaum terdahulu. Kemudian Allah Ta'ala masuk tentang wal mu'tafikat, iaitu golongan kaum Nabi Lut yang melakukan kesalahan yang songsang ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Disebabkan kerana mereka mengingkari, mereka menderhakai, bahkan mengkhianati utusan Allah iaitu Rasulullah ini, maka Allah Ta'ala mengenakan kepada mereka siksaan rabiyah. Rabiyah ini yang keras. Kalau perkataan riba itu maksudnya bertambah-tambah, rabiyah ni maknanya bertambah-tambah, maknanya keseksaan yang diberikan buat mereka. Tiba-tiba Allah Ta'ala masuk pula mengenai tentang kisah kaum Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Allah Ta'ala kata sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke kapal bahtera Nabi Nuh tersebut tadi. Mengingatkan pula kisah yang keempat iaitu kisah kaum Nabi Lut. Apakah tujuan ini semua? Allah Ta'ala simpulkan dalam satu ayat. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang kaum Fir'aun wal mu'tafikat, kaum terdahulu Ad dan Samud yang disebutkan sebelum ni, kemudian kaum Nabi Nuh. Ini semua adalah Allah Ta'ala kata linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, iaitu agar peristiwa menjadi peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga. Yang ni saya suka macam mana Allah Ta'ala menunjukkan perkataan telinga mengambil perhatian. Sebab kadang-kadang mata ni mengganggu tapi telinga boleh tangkap. Yang ni penting juga sebenarnya. Dari aspek pendengaran itu masuk dari aspek tadabbur itu, kadang-kadang orang kata dari aspek apa yang dibacakan kepada mereka, tafakur apa yang dilihat, tadabbur apa yang diperdengarkan. Dan di sini bila disebutkan linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar peristiwa itu menjadi peringatan. Saya suka untuk kembali Ustaz Tarmizi bagaimana Al-Quran banyak cerita. Ini teknik Al-Quran. Teknik Al-Quran dia akan persembahkan dengan banyak cerita, yang mana kita akan tengok ada beberapa kaedah yang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai tentang teknik-teknik penceritaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertamanya, Al-Quran ni dia ada teknik at-tikrar.
Tikrar ni maksudnya pengulangan. Maknanya kisah itu diulang. Kalau kita baca daripada awal, kisah Nabi Musa dah ada dah, ataupun kisah Nabi Adam dah ada dah pada suratul Baqarah. Kemudian diulang lagi, tetapi diulang dengan format yang berbeza, dengan maklumat tambahan yang baharu dan dengan pemfokusan kepada mesej yang ingin disampaikan. Sebab tu kita perhatikan dalam satu surah tu, melainkan surah Yusuf, melainkan surah Nabi Yusuf, dalam satu surah tu tak semestinya, kadang-kadang ada macam-macam campur cerita. Allah Ta'ala ulang supaya kita mengambil pengajaran bersesuaian dengan apa yang sedang berlaku ketika itu di Makkah, ataupun apa yang sedang Rasulullah SAW lalui. Sebagai contoh, macam kes ketika Abu Talib meninggal, ketika Khadijah meninggal, Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat sedih. Yang ni saya pernah cerita agaknya. Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat sedih. Lalu dalam tahun kesedihan itu dikatakan diturunkan surah Yusuf. Diturunkan surah Yusuf. Allah Ta'ala nak berikan contoh kepada Rasulullah. Kalau Khadijah itu meninggal dan Abu Talib meninggal, maknanya Abu Talib dan Khadijah ni berperanan menyelamatkan Rasulullah. Ketika Rasulullah dikacau di luar rumah, orang nak seksa dia, Rasulullah lari ke rumah Khadijah, selamat. Tetapi kisah Nabi Yusuf dalam rumah pun tak selamat. Nak ceritanya, adik-beradik sendiri tak suka dekat dia, rancang nak bunuh dia. Keadaan maknanya seolah-olah kisah diturunkan sesuai dengan konteks apa yang hendak disampaikan kepada kaum muslimin ketika itu. Macam tu juga dengan kita. Saya kira sebenarnya ini teknik-teknik Al-Quran. Dia ada pengulangan dia ada penambahan fokus kepada mesej yang nak disampaikan. Kalau perkara tersebut sesuai dengan keadaan ketika itu, maka Allah Ta'ala akan turunkan ayat yang bersesuaian mengingatkan tentang kaum Nabi terdahulu. Bahkan kalau kita perhatikan, Rasulullah juga adalah antara pembimbing, pendidik ataupun pembangun, pendakwah kepada umat ini dengan menggunakan cerita. Kan kita pernah dengar kisah yang seorang lelaki yang bunuh 100 orang. Macam tu, nak gambarkan tentang keikhlasan jiwa akan menyebabkan kalau dia berusaha dia akan selamat. Macam tu. Sekalipun dah bunuh 100 orang, tuan-puan. Rasulullah ceritakan pula tentang kisah seorang pelacur yang beri minum kepada anjing. Yang ni juga kita dah sebutkan. Pelacur ni kedudukannya hina di sisi manusia. Anjing juga orang ataupun makhluk yang hina di sisi manusia juga. Tetapi kehinaan tersebut tidak menghalang Allah Ta'ala menganugerahkan mereka syurga. Bayangkan, dengan hanya memberikan air kepada anjing yang dipandang hina oleh manusia, pelacur yang dipandang hina oleh manusia, Allah Ta'ala anugerahkan maknanya nikmat kepada dia, keampunan dan sebagainya. Rasulullah sampaikan dalam bentuk cerita. Jadi bagaimana aplikasi kita? Sama juga. Kan kita, kalau kita ada anak kecil lagi lah. Kalau kita anak dah besar mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Tapi kalau ada anak kecil, kan ada, kalau orang putih punya style, bedtime story. Ada bedtime story. Orang putih buat lama dah. Kita aja yang lalai. Yang boleh ke kita cakap macam tu? Mereka dah rancang lama, kita aja yang lalai. Dalam Quran ada cerita lama dah. Dalam Quran dah cerita macam-macam contoh cerita. Kenapa tidak kita kisahkan kepada anak-anak kita? Kalau anak kita sedih, kita kata kita baca kisah Nabi Yusuf. Macam mana sekian. Kalau anak kita rasa sakit, tengah tak sihat, apa kata kita baca kisah Nabi Ayub yang diuji belasan tahun dan sedemikian. Ini aplikasi yang boleh kita amalkan daripada bagaimana Allah Ta'ala datangkan kisah-kisah tersebut untuk memujuk hati Rasulullah, untuk menenangkan hati Rasulullah, bahkan untuk membimbing para sahabat. Begitulah kita mengajak anak-anak ataupun mengajak anak buah kita, anak pelajar kita. Dengan kisah ni kadang-kadang mereka lebih mudah ingat. Kan? Maknanya orang lagi mudah ingat cerita lagi daripada fakta-fakta, baca ayat Quran, baca hadis ni kan orang tak ingat. Tapi dulu ustaz ada cerita. Dia ingat yang cerita tu. Dia ingat yang cerita tu. Jadi ini bahagian yang pertama mengenai tentang apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang kaum terdahulu. Manakala bahagian yang kedua daripada ayat yang ke-12 hingga ayat 18 tu, Allah Ta'ala menceritakan tentang kengerian, huru-hara. Allahu Akbar. Yang ni huru-hara ni saya kira kita tak boleh nak bayangkan dengan mata kepala kita. Kerana apabila ditiup sangkakala fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah, apabila ditiup sangkakala itu tiupan yang pertama, gunung terangkat. Allahu Akbar. Ustaz, macam mana nak terbayang? Sehingga kan faduk kata dakatan wahidah, sehingga jadi hancur lebur. Tak boleh nak terbayang di akal pemikiran kita macam mana yang dikatakan bumi terangkat ataupun gunung terangkat sehingga dihancurkan. Perbincangan perincian sedikit mungkin selepas daripada ini. Kita akan sambung selepas daripada perbincangan kita mengenai tentang perkataan pilihan kita pada hari ini, insya-Allah. Mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan hadda.
hadda, iaitu mengajak dan menganjurkan, yang disebutkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, yang mana kalau kita buka halaman 567, ini dia ayat yang terakhir itu, ayat yang ke-34, iaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu orang-orang yang masuk neraka nanti kerana dia tidak menggalakkan, dia tidak mendorong orang, ataupun dia tak bagi makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan. Ini sebenarnya teguran kepada Quraisy, kerana dari aspek sosial ketika itu Quraisy ni dia tak hirau sangat orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Baik, yang ini perbincangan kita dalam sesi yang pertama. Kita ada 2 bahagian sebenarnya. Bahagian yang pertama kisah kaum terdahulu, dan yang keduanya tentang kengerian huru-hara hari kiamat. Kita akan sambung sedikit sahaja selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham dan amal. Disebut di antaranya bila waktu telah memanggil, ajal kita telah tiba, tidak ada apa yang tinggal, hanyalah amalan kita yang kita buat ketika kita hidup. Jadi beberapa ayat yang kita belajar daripada saat ini, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak sekali mengingatkan kita kisah-kisah terdahulu, kan, memberi panduan kepada kita. Kemudian diceritakan pula sekejap lagi insya-Allah akan dikongsikan tentang perihal pula kedahsyatan hari akhirat, hari kiamat. Allahu Akbar, sangat menggerunkan. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita bersedia untuk mencari bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu daripada Opik tadi, Ustaz Opik kita dari Indonesia, insya-Allah. Kita nak lihat seketika paparan tajwid kita pada hari ini. Kita nak melihat menyempurnakan huruf Ain dalam ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Sadaqallahul Azim. Huruf Ain kita kenal pasti dekat mana tempat keluar huruf Ain. Makhraj dia iaitulah di tengah kerongkongan kita ni, kan, tengah halqum kita atau kerongkong kita ni, di tengah ni, di tengah ada 2 huruf, iaitu huruf Ain dan juga huruf Ha pedas. Huruf Ain dan juga huruf Ha. Jadi bila kita dah kenal, kita cuba kan, fa yauma idzin waqa'ati al-waqi'ah. Duduk ain yang berbaris berbaris di atas. Jadi kena hati-hati supaya tak tertukar dengan hamzah. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Tu kan dah terbiasa. Kena hati-hati dia tu kena betul, ataupun kena pastikan di tengah rongga kerongkongan kita ini ain. Waqa'atil waqi'ah. Ain dia tak terlalu meleret, longgar, ataupun dia tak terlalu tertahan, dia tengah-tengah, kan. Jadi kena buat latihan lah. Latih kalau sahabat-sahabat saya daripada Kedah tu ataupun daripada utara tu, dia selalulah ayak, kan, lo'lak, kan, ketegak, dia ain dia semua, kan. Tapi bila baca belum pasti, tapi kena latih lah. InsyaAllah saya mohon ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama semak dengan guru kita. Jadi utara pula dah. Semak dengan guru-guru Al-Quran kita. Moga-moga dapat kita membaik bacaan kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba, insya-Allah. Allah Alam. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Tarmizi kita. Saya pun dah tersasul tadi nak menyampuk bahasa utara. Tak pandai tuan-puan. Tapi tadi kita dah masuk mengenai tentang ulang kaji. Sebutan-sebutan ni sangat penting, jangan kita terlepas. Betul. Antara ain, kadang-kadang ain termasuk ke alif, alif termasuk ke ain. Jadi dia bertukar-tukar. Yang ni penting untuk kita perhatikan agar dia tidak mengubah makna. Mengubah makna yang paling penting.
kerana kita takut tersalah daripada apa yang kita bacakan itu, dia lari daripada maksud yang disampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Baik, kalau tadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kita dah tengok pada bahagian awal. Bahagian awal menceritakan tentang kisah para nabi terdahulu, kemudian tentang kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Allah Ta'ala gambarkan daripada ayat 14 sampai 17 itu bagaimana telah diangkat, dihancurkan gunung, langit terbelah. Langit terbelah ni tak boleh nak imagine macam mana dengan langit yang sangat jauh ini tiba-tiba Allah Ta'ala kata langit terbelah. Kan kita dah boleh bayangkan sekarang ni ada, maknanya ada ruang angkasa ni yang gelap dan sebagainya. Kita tak boleh nak bayang tiba-tiba ruang angkasa tu boleh terbuka, terbelah dan jatuh. Dikatakan di sini diangkat, maka hari itu terjadilah hari kiamat yang mana langit terbelah kerana pada hari itu langit menjadi rapuh. Allahu Akbar. Macam kita berada dalam satu bangunan, berlaku gempa bumi, kita berada dalam rumah, terbelah rumah dan sebagainya, kita nampak macam itu kalau rumah, dan itu kalau gempa bumi yang hanya berlaku di muka bumi ini sahaja. Tetapi hari kiamat ini kedahsyatannya berlaku sangat luar biasa, dan kemudian Allah Ta'ala datangkan para malaikat mengiringi semua makhluk dibangkitkan. Ini antara kengerian yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang hingga ayat yang ke-18 itu. Dan ini kita, bahagian yang kedua, kita akan masuk kepada ayat yang ke-19, menceritakan pula situasi, kondisi, keadaan bagaimana orang-orang yang beriman dan bagaimana orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, bagaimana mereka akan menerima kitab amalan mereka, kitab yang ditulis segala amalan mereka. Kita bacakan dahulu tuan-puan, bermula ayat yang ke-19 hingga ayat ke-34 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita agak panjang ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-34. Cuma menariknya ataupun kita rasa agak selamat, iaitulah ayat-ayat dalam surah Al-Haqqah ni dia pendek-pendek, Prof. Jadi lega sikitlah yang saya tak nafas tak apa panjang ni. Kan? Jadi dapatlah kita landing tu dengan baik, setiap ayat alhamdulillah. Dan nanti akan kita ada jumpa satu ayat yang ke-28 tu ada tanda sin tu kan, ma auna anni maliyah. Kat situ kan ada tanda sin tu menandakan tanda untuk saktah. Tapi kita boleh bacalah ada dua wajah, sama ada kita baca dengan saktah ataupun kita baca tanpa saktah. Namun kita saktah itu terletak di hujung ayat, ataupun menyempurnakan ayat itu lebih aulalah kita baca dengan waqaf tanpa saktah. Tapi kalau nak baca pun boleh, tak ada masalah. Insya-Allah. Jadi kita nak baca ini dengan wajah waqaf lah, dengan waqaf. Kita habis nafas, ambil nafas yang baru, sambung ayat yang ke-29. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Bacaan kedua ni kita nak cuba dengan sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمنون بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun daripada kamu yang tersembunyi bagi Allah. Bagi mereka yang kitabnya diberikan di tangan kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ini adalah ayat ataupun firman yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18, menceritakan mengenai tentang bagaimana situasi, menceritakan tentang bagaimana situasi mereka yang menerima kitab amalan mereka, sehingga kan mereka rasa seronok atas apa yang telah dikurniakan kepada mereka. Yang ini yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran mengenai tentang keadaan. Di sini pada ayat 18 hingga ayat yang ke-34, Allah Ta'ala menceritakan tentang dua situasi yang berbeza. Satu iaitu mereka yang menerima amal saleh daripada tangan kanan mereka, manakala yang kedua mereka yang menerima amal saleh ataupun kitab mereka, kitab amalan mereka dengan tangan kiri mereka. Yang ini yang saya nak bayangkan bagaimana surah Al-Haqqah ini benarlah tuan-puan surah Al-Haqqah ini benar-benar mengetuk pintu hati Saidina Umar kerana ia menyentuh tentang gambaran kaum terdahulu yang dibinasakan. Allah Ta'ala cerita akan kebinasaan hari kiamat. Allah Ta'ala cerita pula tentang keadaan esok nanti pada hari kiamat apa yang akan berlaku. Jadi tidak heran Saidina Umar bila mendengar keadaan ini dia rasa tersentuh. Dan kita tengok juga, perhatikan para sahabat, sebenarnya mereka memang sangat mudah tersentuh dengan Al-Quran terutama apabila diceritakan tentang keadaan-keadaan hari kiamat ini. Saya teringat kisah Abdullah bin Hanzalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, yang menceritakan yang mana Abdullah bin Hanzalah ini berada dalam keadaan yang sakit dan dia berbaring atas kesakitan tersebut, sehinggalah apabila dibacakan ayat Quran kepadanya yang mana Allah Ta'ala menyebutkan lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, yang mana bagi mereka orang yang kafir ini akan dibentangkan permaidani di dalam neraka daripada api itu tadi, dan ada ghawash, ada penutup, maknanya mereka seakan-akan dipanggang
dibakar macam dibakar dalam oven yang tertutup sedemikian. Lalu apabila Abdullah bin Hanzalah mendengar dan melihat situasi ini dengan bayangan dia terus menangis, sehingga kan mereka yang meriwayatkan kisah tersebut merasakan seolah-olah Abdullah bin Hanzalah telah meninggal dunia kerana terlalu takut apabila diceritakan tentang azab Allah. Begitu juga dengan Fudail bin Iyad yang diceritakan daripada hadis Abu Bakar bin Ayyash, menceritakan bagaimana ketika mana dia mendirikan salat maghrib di belakang Fudail bin Iyad, yang mana Fudail bin Iyad tiba-tiba baca surah Alhaakumut Takatsur. Surah Alhaakumut Takatsur ini nampak macam simple sahaja, tetapi menceritakan keadaan manusia yang sibuk menguruskan ataupun mengumpulkan harta mereka. Alhaakumut Takatsur, kamu telah dilekakan dengan sibuk mengumpulkan harta. Surah ni simple, tetapi kalau kita hayati, dia menegur kita. Kita sibuk kumpul harta kita, kita sibuk kumpul duit kita, sehinggalah Allah Ta'ala kata hatta zurtumul maqabir, sehingga nanti esok dah masuk kubur barulah mereka teringat akan apa yang akan mereka bertemu dengan Allah Ta'ala. Sehingga pada ayat la tarawunnal jahim, apabila diceritakan tentang ayat kamu akan melihat neraka, Fudail bin Iyad pengsan, Ustaz. Allahu Akbar. Kita jarang berlaku begini Maknanya imam kalau baca sampai pengsan tu makmum akan terkejut. Ini menangis kerana terlalu takut. Terlalu takut sehingga pengsan. Ini gambaran-gambaran Allah Taala ceritakan. Dan yang menarik di sini Allah Taala ceritakan tentang kisah kegembiraan dahulu. Busyra dahulu, kisah kegembiraan dahulu, yang mana Allah Taala kata fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiah. Perhatikan ayat yang ke-19. Bagi mereka yang kitabnya diberikan di tangan kanan, maka dia berkata, ambillah kitab, bacalah kitabku ini. Ini gambaran macam kita dapat report card, Ustaz. Macam kita dapat report card. Dapat 100, semua 100, semua kita pun cakap kat orang, ni tengok kita. Tengok report kat aku ni, tengok report kat aku. Allah Ta'ala cerita macam tu keadaannya orang pada hari kiamat. Bila dia diambil kitabnya dengan tangan kanan, dia excited, dia seronok dan dia berkongsi kegembiraan tersebut. Dia kata, ni tengok ni aku dapat dengan tangan kanan. Maknanya amalan dia lebih banyak daripada perkara kejahatan yang dia lakukan. Kita tuan-puan, mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan yang mendapat kitab kita daripada tangan kanan. Yang di sini disebutkan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang dimaksudkan dengan kitab ini menurut ulama tafsir adalah kitab amalan kita. Maknanya segala yang kita lakukan hari ini, kalau kita tadabbur Al-Quran, mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan tu. Allah Ta'ala catatkan dalam kitab amalan kita, kita termasuk dalam amalan orang-orang yang kitab yang baik. Cuma jangan dicemarkan amalan tersebut dengan perkara yang tidak baik, yang mungkin akan menggugat perkara tersebut. Sehingga dia excited. Sebahagian ulama tafsir menyatakan tak salah kita berkongsi kegembiraan berdasarkan ayat ini. Sebahagian ulama tafsir kata ataupun tadabbur daripada ayat ini, tak menjadi masalah kalau kita berkongsi kegembiraan kita. Kita dapat sedikit anugerah, kita kongsikan, tapi bukanlah dengan tujuan untuk riak ataupun tujuan untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Kemudian diceritakan mereka ni seronok. Fahuwa fi 'aishatur radiyah, duduk dalam keadaan yang diradai. Kemudian fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi, qutufuha daniyah, buah-buahan yang dekat dan sebagainya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah puas-puas, maknanya atas apa yang telah kamu lakukan. Ini part yang pertama. Kita berharap, berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang pertama. Golongan yang kedua ni wal'iyadu billah, kita minta dijauhkan tuan-puan. Allah Ta'ala ceritakan wa amma man utiya kitabahu bishimali. Nanti ada juga dalam kalangan kita yang mengambil kitab amalan dia dengan tangan kiri. Ambil report card dengan tangan kiri. Allah, ini tanda azab tuan-puan, ini tanda azab. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan perkara ini sehingga mereka ni menyesal. Sehingga mereka kata walam adrima hisabiyah. Dia kata sehingga aku tak mengetahui bagaimana perhitungan aku. Ya laitaha kanatul qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematian itu menghilangkan semua perkara ni, tak diingatkan semula. Barulah dia teringat harta yang dia sibuk kumpul tu. Dia kata di sini ma aghna anni maliyah. Waktu ni harta aku dah tak ada gunanya.
Dia kata hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ini kena ingat tuan-puan. Nak memastikan harta kita berguna bukan pada hari akhirat kita simpan, kumpul saja, tetapi kita sumbangkan, gunakan untuk kebaikan atas apa bentuk kebaikan sekalipun. Inilah yang Allah Ta'ala sampaikan bagaimana sikap sebahagian manusia yang mengumpul harta mereka apabila datang pada hari kiamat. Harta-harta ini tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang. Dulu kat muka bumi aku ni memang ketua pengarah. Sebagai contoh, bukanlah saya nak cerita mana-mana, maknanya pengarah ke presiden ke pengurusi dan segalanya, segala pangkat paku yang ada ke pangkat-pangkat datuk, tan sri dan sebagainya. Ini di sisi Allah Taala nanti halaka anni sultaniyah. Ini kalau kita lah, maknanya kalau kita orang dewasa ada pangkat Allah Taala ataupun manusia berikan kepada kita, sentiasa diulang-ulang ayat ini supaya memberi peringatan kepada kita. Ma aghna anni maliyah, harta aku nanti tak bawa apa-apa pun. Halaka anni sultaniyah, segala jawatan-jawatan aku ni takkan apa-apa pun. Sehingga kan Allah Taala kata khudhuhu faghullu. Ini yang saya pernah dengar. Ada imam Masjid Haramain sama ada Masjid Makkah Madinah, bila dia sampai kepada ayat khudhuhu faghullu, dia menangis terus tuan-puan. Ayat ke-30 ni ceritakan tangkaplah mereka, tarik leher mereka, belenggu leher mereka. Allahu Akbar. Macam mana keadaan esok kita kena belenggu tangan kita, orang tarik leher kita, masuk ke dalam neraka. Ini keadaan yang tak boleh nak dibayangkan. Ini ayat yang kena sentiasa dihayati, diulang-ulang banyak kali. Harta aku tak menyelamatkan aku, pangkat aku tak menyelamatkan aku, sehingga Allah Ta'ala kata khudhuhu faghullu, campakkan dia, tarik dia, rentap dia, belenggu leher dia, summal jahim sallu, campakkan dia ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ini adalah ayat yang perlu ditadabbur, yang Allah Ta'ala menceritakan thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, yang mana kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, dibelit lagi, dibelenggu lagi, dicampakkan ke dalam Jahannam. Ini maka tak hairanlah bila para sahabat, bila para tabi'in, bila dia baca, dia pengsan tuan-puan, menangis terus kerana azab yang digambarkan ini menyebabkan mereka tersentuh. Lebih-lebih lagi kita yang sentiasa bertadabbur Al-Quran, ini adalah satu peringatan yang sangat tajam buat diri kita. Sentiasa tuan-puan kita ulang ayat ini, mudah-mudahan dia akan membentuk ataupun membina jiwa kita, memperingatkan kita agar kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah. Apakah punca mereka ni mendapat kitab dengan tangan kiri? Apakah punca mereka ni diazab oleh Allah Taala dengan sedemikian rupa, direntap, dibelenggu, diikat dengan ikatan yang panjang sedemikian, lilitan sedemikian? Allah Taala kata ada dua sebab utama yang menyebabkan mereka diazab sedemikian. Yang pertama, innahu kana la yu'minu billahil azim, iaitu mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Yang ini kita mudah-mudahan selamat kerana kita semua beriman kepada Allah Ta'ala dan percaya atas apa yang dibimbing oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tetapi yang kedua ni penting, wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, beri makan kepada orang miskin, lakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab api neraka ini. Kita perhatikan dahulu tuan-puan resolusi yang kita pelajari daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, kita ambil peringatan tuan-puan tentang hari kiamat dan sediakan amalan terbaik. Manakala yang kedua, sentiasa rasa diawasi oleh Allah Ta'ala dan menyediakan bekalan akhirat. Yang ketiga, tidak taksub berlebihan dengan harta dan pangkat yang dimiliki. Itulah dia tuan-puan pengajaran tadabbur kita daripada halaman ke-567 bagi memberkati pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita pada hari akhirat. Amin. Kita jemput Ustaz Tarmizi kita untuk membacakan doa. Bismillah. Terima kasih Fadil Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim,
Pilihlah kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang mana akan menerima buku catatan amalan kami di sebelah kanan kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang mana menerima kitab amalan kami di tangan kiri di sebelah kiri kami ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah SWT perkenankan doa kita. Sudah pasti doa yang kita panjatkan, moga-moga Allah SWT terima amal ibadah kita, dan antaranya kita boleh terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, infak dan juga wakaf untuk ummah, untuk kita sebarluaskan Al-Quran, pengajian Al-Quran, majlis Al-Quran, ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran. Moga-moga kita terus bersama dengan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk terus menyaksikan ulangan My Quran Time pada malam ini, pagi besok, dan insya-Allah pastinya kita nantikan apakah isi akhir surah Al-Haqqah. Temu janji kita pada hari besok insya-Allah, halaman yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang bahagia Prof. Jumpa lagi insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal.